Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Kementerian Luar menerima 3 notis tata tindak daripada Kedutaan Besar Amerika Syarikat susulan pendirian negara untuk tidak melabel Hamas sebagai pengganas. Perdana Menteri mendedahkan notis itu diterima masing-masing pada 13 Oktober, 18 Oktober dan semalam. Yang dilakukan oleh badan-badan termasuk Hamas adalah membantah penjajahan dan keganasan Israel ke atas Palestin, khususnya Gaza. Beliau turut mendedahkan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat juga dipanggil jabatan negara itu kerana pendirian negara berhubung konflik Israel-Palestin. Sistem monopoli pasaran oleh kartel ayam sedia ada perlu dihapuskan bagi menjamin kestabilan harga ayam. Ini terutama selepas langkah penamatan subsidi dan kawalan harga ayam berkuat kuasa esok. Itu yang menjadi masalah. Apabila pengeluar-pengeluar yang besar berpakat untuk menentukan harga, itu namanya kartel. Dan kita tidak mahu itu perkara berlaku sebab suplai ayam negara kita ini sepatutnya tidak ada masalah lagi. Kerana kita telah mencapai tahap sara diri yang lebih pada 100% ayam ini. Dan itu sebab kita tarik subsidi, kerana subsidi kepada ayam yang telah sampai tahap sara diri ini kita nak bagi pada rakyat dalam kaedah yang lain. Kita nak bagi bantuan, macam-macam bantuan, ini mungkin akan berlaku banjir bulan 11, bulan 12, segalanya itu untuk rakyat. Sementara itu, kerajaan yakin pelaksanaan pengapungan harga ayam tidak membebankan pengguna. Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, ini kerana stok dan pengeluaran ayam ketika ini masih mencukupi. Pihak industri juga memberi jaminan harga ayam mampu dijual lebih rendah berikutan kos pengeluaran yang semakin stabil. KPDN pula akan memainkan peranan membantu dalam aspek penguasaan di peringkat pasaran. Dalam perkembangan sama, peniaga ayam segar dan pengguna berharap kerajaan dapat terus mengawal harganya daripada kenaikan mendadak. Pemantauan harga berterusan atau berkala perlu dilakukan pihak berwajib. Mungkin kerajaan pantaulah, tengoklah harga dekat ladang ke kan, kalau boleh. Kesianlah orang nak makan kan. Supaya tak naik harga. Kalau dia cakap 94 tetap, okeylah. Saya tak ada masalah. Cuma kita harap kalau misal kata subsidi, mintalah kerajaan jangan naikkan dululah kan. Yang macam ayam ataupun telur adalah benda yang utama, asas makanan penting untuk diorang rakyat lah. So kalau nak dibandingkan dengan ikan dan ayam, mungkin ayam lebih murah daripada ikan. So itu adalah makanan utama. Kan, kalau boleh janganlah, nak naik sikit mungkin boleh kot, tapi jangan terlampau banyaklah. Saya harap kerajaan boleh merangka program untuk meningkatkan pengeluaran ayam lah. Okey, secara kontrak ke ataupun memberi peluang kepada khususnya kepada pemuda-pemudi ya. Supaya apabila kita meningkatkan bekalan so harga besar kemungkinan akan turun lah. So pada masa yang sama saya juga harap kerajaan boleh sekat ekspor ayam lah. Kenalah buat sesuatu, kenalah. Kepertimbangkanlah sikitlah antara orang tengah, antara pembekal dengan kerajaan kan. Kena dua-dua kena berbincanglah balik. Untuk siapa pun, untuk rakyat kan. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Maidin PC mendahului senarai 309 penerima pingat pada istiadat pengurniaan Darjah Kepahlawanan Pasukan Polis dan Pingat Keberanian Polis di KPP 2023 sesi pertama di Istana Negara. Beliau dikurniakan Darjah Kebesaran Pangkat Pertama Panglima Gagah Pasukan Polis PGPP. 6 individu lain turut dikurniakan pingat sama termasuklah Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman Datuk Seri Azri Ahmad dan Pengarah Pengurusan Bukit Aman Datuk Seri Azmi Abu Kasim serta Pesuruhjaya Polis Brunei Datuk Paduka Seri Muhammad Irwan Hambali dan Ketua Polis Thailand Tursak Sukmivol.
661 unit aset bernilai 96.3 juta ringgit diserah kepada TDM disaksikan Panglima Tentera Darat Jeneral Datuk Muhammad Hafizuddin Jantan. Perolehan secara berperingkat sejak awal tahun ini memperkukuh kesiagaan TDM bagi mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara termasuk bencana alam. Antara aset ialah peralatan elektronik bagi membantu penglihatan di waktu malam bagi meninjau sasaran lebih tepat termasuk peralatan yang digunakan dalam operasi perisikan oleh Kor Risik Diraja. Kenderaan bagi penugasan perairan serta peningkatan kuasa tembakan ditingkatkan melalui perolehan mortar 60 mm. Ada cahaya di hujung terowong. Itu yang boleh diungkapkan mengenai isu tertunggak Malaysia dan Singapura yang kini berada pada dimensi baharu. Kemajuan demi kemajuan rundingan menyaksikan semakin banyak kesepakatan yang dapat dicapai demi manfaat ekonomi dua hala dan keperluan rakyat. Ikuti kupasannya bersama Azamuddin Hussein. Ya, isu bekalan air dari Johor ke Kota Sungai ini antara tumpuan utama Perdana Menteri untuk diselesaikan menerusi sesi pemukiman kedua-dua negara kali ke-10. Datuk Seri Anwar dan juga Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengesahkan komitmen bersama seperti diperuntukkan dalam Perjanjian Sungai Johor 1962. Menurut penganalisis ekonomi, usaha meningkatkan kapasiti pengeluaran bekalan ini melibatkan pelaburan dan penggunaan teknologi baharu. Rundingan mengenai harga bekalan air mentah dan terawat pula perlu mendapatkan persetujuan bersama mengambil kira beberapa faktor. Isu ini memang isu teknikal, ya, kerana harga yang disetujui kemudian ini kan akan bergantung kepada beberapa faktor macam kos pelaburan dan juga penyelenggaraan logi air ini. Memang Datuk Seri Anwar Ibrahim memang ada kata kita melihat perundingan pemantapan ini dari segi holistik. Jadi ini bukan kadar air saja. Ia melibatkan faktor-faktor lain. Pelaburan yang kedua-dua negara berminat. Perlibatan AG ini memang standard lah, itu standard operating procedure. Kerana perjanjian ini adalah satu dokumen yang legal, ya. Jadi harus melibatkan AG kedua negara. So saya lihat ini bukan perkara yang luar biasa lah, ya. Ini part of the standard operating procedure, ya. Sementara itu, berhubung penggunaan ruang udara, Dr. Casey menyatakan kajian semula pengaturan delegasi bagi menyediakan perkhidmatan trafik udara di selatan Semenanjung beri manfaat dua hala. Ia seperti disyorkan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO. ICAO sudah ada peraturan yang disediakan, ya, recommend. Jadi perundingan ini adalah satu yang also biasa diadakan kerana permintaan ruang udara semakin meningkat di kawasan selatan Semenanjung dan Singapura. Jadi ini adalah memberi manfaat, kerana Singapura ini adalah satu hub penerbangan bukan sahaja dalam rantau ini tapi juga di dunia. Jadi banyak spillover yang akan Malaysia dapat kalau ruang udara ini boleh penggunaannya dibuat lebih optimum, ya. Bagi kemudahan laluan darat pula, sistem transit aliran RTS Johor Bahru Singapura yang dijangka siap pada 2026 akan menyumbang kepada peningkatan kesaling hubungan rentas sempadan selain melibatkan pemerkasaan kastam dan imigresen di kedua-dua negara. Datuk Seri Anwar ada menyebut isu-isu yang tertunggak ini bukanlah satu pertikaian. Sebaliknya, penyelesaian isu-isu terlibat akan menjadi balasan terhadap pelaburan dari Singapura yang terus meningkat kepada Malaysia. Dan ini semua sebenarnya boleh diselesaikan melalui
hubungan persahabatan. Jadi sebagai rakyat, kita mengharapkan isu-isu berbangkit dapat menemui pengakhiran menerusi siri-siri perbincangan akan datang. Azam Hussein, Singapura, RTI. Baik saudara, untuk perkembangan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Nur Syazlinda Hanif. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat paparan gema radar pada ketika ini. Seperti yang telah dijangkakan oleh Met Malaysia, keadaan hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia. Dan keadaan hujan melibatkan kawasan di sekitar pantai barat dan juga pedalaman ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke lewat petang nanti dan juga hingga ke awal malam nanti. Namun keadaan hujan di sekitar negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga sedikit di Negeri Sembilan ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Baik, seterusnya kita lihat pula keadaan di sebelah Malaysia Timur pula. Di sini dapat dilihat keadaan hujan masih lagi sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar perairan pantai barat negeri Sabah dan juga sedikit di bahagian sandakan negeri Sabah. Dan di negeri Sarawak pula keadaan hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di bahagian barat dan juga di sekitar Limbang pada ketika ini. Keadaan hujan di sekitar negeri Sarawak ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Namun di negeri Sabah ini kita jangkakan boleh berlarutan dalam tempoh masa 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada ramalan cuaca di sebelah malam. Met Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan hujan berserta ribut petir masih lagi boleh berlaku melibatkan kawasan di sekitar negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan dan juga sedikit di bahagian Johor Timur. Manakala bagi negeri Sarawak pula keadaan hujan dijangka boleh berlaku di bahagian pedalaman negeri Sarawak. Manakala bagi negeri Sabah kita jangkakan untuk keadaan cuaca yang agak baik pada malam nanti. Justru itu orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan amaran yang bakal dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan jaga diri. Semuanya di Shopee, Shopee 11.11, yeah. Jualan hebat kembali lagi, jom beli semua, hey. Dengan harga rendah. Shopee 11.11, jualan hebat, beli sekarang. Saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus Pejabat Konsulat Jeneral Republik akan dibuka di Kuching. Juga Sarawak dapat lampu hijau bincang pembangunan projek kabel elektrik dasar laut dengan Singapura. Perinciannya kita langsung bersama Vanessa Mering. Silakan Vanessa. Ya, terima kasih Zahira. Republik Singapura akan membuka Pejabat Konsulat Jeneral Republik Singapura di Kuching. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, pembukaan Pejabat Konsulat tersebut telah dipersetujui semasa program pemukiman pemimpin Singapura Malaysia ke-10 di Singapura semalam.
Menurut Premier, kewujudan pejabat Konsulat Jeneral Republik Singapura itu secara langsung akan meningkatkan hubungan dua hala kedua-dua pihak sekaligus melonjak ekonomi antara Sarawak dan Singapura khususnya dalam sektor pelancongan. Tambahnya, beliau juga telah berbincang dengan Menteri Pengangkutan Anthony Loke mengenai cadangan untuk mempertimbangkan syarikat penerbangan Sarawak Maswings untuk melakukan penerbangan ke Singapura. Premier berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan mesyuarat bilateral bersama Presiden Persatuan Tenaga Hidro Antarabangsa Malcolm Turnbull bersempena Kongres Tenaga Hidro Dunia di Bali hari ini. Sementara itu, Kerajaan Persekutuan sudah memberi lampu hijau kepada Kerajaan Sarawak untuk melakukan perbincangan dengan Kerajaan Singapura berkenaan dengan pembangunan projek kabel elektrik dasar laut dari Tondong Sarawak ke negara Republik itu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng berkata pelaksanaan projek tersebut secara prinsipnya telah diputuskan. Menurutnya, kabel elektrik dasar laut itu yang melalui negara Indonesia akan membolehkan Sarawak mengeksport bekalan elektrik sehingga 1000 megawatt. Bercakap mengenai pertemuannya dengan Malcolm Turnbull, Premier Sarawak menyatakan beliau telah berkongsi mengenai kelebihan negeri ini yang memiliki sumber tenaga boleh diperbaharui yang besar, khususnya dalam penjanaan tenaga elektrik. Jelasnya, penjanaan tenaga elektrik menerusi pembinaan empangan hidroelektrik dapat dilaksanakan secara lestari kerana Sarawak mempunyai banyak sungai dan jumlah taburan hujan yang tinggi. Ujarnya, sungai boleh dikaji sebagai alternatif kepada sumber takungan untuk penjanaan tenaga hidro. Pihak Sarawak Energy Berhad telah diminta untuk mengkaji semula alternatif tersebut seperti mana yang dilakukan di Lawas agar inputnya boleh dikemaskini dan ditingkatkan. Berbaki 4 hari lagi tempoh berkempen bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak. Untuk mengetahui perkembangan terkini dari Bintulu, kita bersama pelapor di lokasi Firdaus Arashi Idris. Silakan Firdaus. Terima kasih Vanessa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan perkembangan dari Bintulu dengan berita ini. Pembinaan Jabatan Bintulu Jepak dijangka siap pada Oktober tahun 2024. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, siapnya jabatan itu kelak ia bakal mengubah keseluruhan pembangunan di Bandar Bintulu. Pembangunannya adalah memuaskan. Sekarang ahead of schedule. Jadualnya adalah 62.12%, tapi sekarang dia dah buat 67.2%, sekarang dah 27.6%. Jadi melebihi dari sasaran. Dan saya yakin jambatan itu akan siap pada bulan Oktober 2024. Jadi jambatan ini akan be a game changer, menukar wajah Bintulu dengan cable stay yang cukup cantik. We'll put some light there later on, and then that also will shorten the travel time from Bintulu to the airport. Beliau berkata demikian kepada pemerintah di Rumah Stanley Lunyong, Kuala Serupai, Tatau, Bintulu. Terdahulu beliau turut melakukan lawatan kerja pemantauan projek infrastruktur di Bintulu. Tambah beliau, pihaknya turut mengadakan perbincangan bersama Jabatan Kerja Raya JKR dan pihak kontraktor bagi mengenal pasti permasalahan yang mungkin dihadapi, misalnya masalah perbekalan pekerja dan pembekalan pasir. Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas yakin sekiranya permasalahan tersebut dapat diurus dengan baik, pembinaan Jabatan Jepak akan siap mengikut jadual yang ditetapkan. Dalam pada itu, mengenai perkembangan pengambil alihan pelabuhan Bintulu, jelasnya Kerajaan Persekutuan telah pun bersetuju secara prinsip. Kini Kerajaan Sarawak masih dalam proses menyediakan cadangan yang terperinci untuk dikemukakan kepada Kerajaan Persekutuan sebagai langkah mengambil alih pelabuhan Bintulu. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas menegaskan usaha Kerajaan Sarawak dalam membela nasib rakyat bukan sekadar retorik. Katanya ia terbukti dengan pelbagai projek pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS. Usahanya bukan retorik, tetapi kita nampak. For example, Jambatan Jepak dan projek-projek yang lain, RTP, Jalan Raya,
projek ekonomi dari pertanian dan sebagainya. Dalam pada itu, menjelang PRK Dun Jepak, beliau yakin pengundi di Dun Jepak bijak dalam membuat pilihan. Jadi kita yakin rakyat pengundi di Jepak akan bijak seperti mereka dah buat sebelum ini. Sama ada pilihan raya negeri ataupun pilihan raya parlimen yang lepas. Datuk Ahmad Douglas berkata demikian ketika mengadakan lawatan ke rumah Stanley Anak Lunyong di Kuala Serupai, Bintulu. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Katibas Lidam Asam yang ditemui pemberita di majlis yang sama turut menyatakan bahawa rakyat perlu bijak memilih agar kemajuan Sarawak dapat diteruskan. Dalam memilih parti yang seharusnya memajukan Sarawak supaya kita tidak tertinggal dalam radar, sebab salah satu daripada perjuangan kita adalah social inclusivity. Semua pengundi berdaftar perlu keluar mengundi dalam pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri PRK Dun Jepak pada 4 November ini. Demikian seruan Menteri di Jabatan Premier Sarawak yang juga Naib Presiden Kanan Parti Rakyat Sarawak PRS, Datuk Seri John Sikitayai, yang bimbang tentang peratusan kehadiran pengundi yang rendah menjelang hari mengundi nanti. Tambah beliau, sungguh pun wujud naratif bahawa calon gabungan Parti Sarawak GPS Iskandar Turki akan menang selesa pada PRK Dun nanti, namun ia akan menjadi satu kesilapan jika ramai pengundi tidak turun menunaikan kewajipan mereka. Beliau yang ditemui pemberita RTM di Bintulu berkata jika ini berlaku maka calon mungkin menang tetapi dengan majoriti rendah. Sehubungan itu, beliau mengharapkan semua pengundi menjalankan tanggungjawab mereka dengan keluar mengundi pada hari tersebut, lebih-lebih lagi golongan belia yang merangkumi 66% daripada 22,800 lebih orang pengundi berdaftar. Setakat ini dahulu perkembangan dari Bintulu. Saya Firdaus Asyidris. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Vanessa di studio RTM Kuching. Silakan. Baik, terima kasih Firdaus di Bintulu. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Zahira untuk berita seterusnya. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Vanessa. Kita ke perkembangan dari Sabah. Kemasukan pelaburan berimpak tinggi cerminan kejayaan inisiatif SMJ dilaksana Kerajaan Negeri. Untuk laporannya langsung bersama Rita Aloysius. Silakan Rita. Baik Zahira. Kemasukan pelaburan berimpak tinggi ke negeri ini seperti pembukaan kilang Sabah Kibing Solar New Materials Malaysia Sendirian Berhad bernilai berbilion ringgit merupakan manifestasi pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur berkata ia mencerminkan kejayaan yang boleh dicapai apabila wujud kerjasama antara kerajaan, swasta dan masyarakat. Pembukaan kilang berkenaan merupakan hasil usaha kolektif yang bakal merancangkan lagi pembangunan ekonomi dan mewujudkan peluang pekerjaan untuk manfaat negeri dan rakyat. Datuk Haji berucap dalam majlis perasmian kilang bertaraf dunia ini di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP. Ujar beliau, kerajaan negeri mengambil langkah proaktif menubuhkan pasukan petugas pelaburan berdedikasi dan komited untuk memudah cara serta memperkemas proses pelaburan di Sabah. Ia bagi mewujudkan persekitaran kondusif untuk pelabur berkembang maju dan berjaya. Mengenai urus niaga kumpulan Kibing, Datuk Haji berkata pasukan petugas telah mempercepat permulaan operasi kilang kepada di bawah 24 bulan sejak perjanjian awal ditandatangani pada Januari 2022. Pencapaian itu menggariskan usaha berdedikasi pasukan petugas bekerja secara sinergi dengan pelbagai jabatan dan agensi kerajaan untuk memastikan pelaburan berkenaan dapat direalisasi. Sabah Electric City Sendirian Berhad SESB melaksana projek perintis Independent Power Distributor IPD di Kampung Forest Sandakan ke arah menangani masalah bekalan elektrik di kawasan Setinggan. Ia juga hasil usaha berterusan SESB membentras aktiviti penyambungan haram yang menyalahi undang-undang dan membahayakan keselamatan pengguna.
Ketua Pegawai Eksekutif SCSB Insinyur Teknologis Muhammad Yaakob Jaafar berkata, projek berkenaan telah mendapat kelulusan kerajaan dan Suruhanjaya Tenaga sekaligus memperlihat kerajaan serius dalam mencari penyelesaian interim isu penyambungan elektrik secara haram. Ia antara lain penyumbang terhadap gangguan operasi janaan bekalan elektrik yang mencecah 25% berdasarkan analisa data SCSB. IPD ni niatnya adalah CSB pertama kita memastikan keselamatan manusia. Kan kita tidak mau ada kes-kes kemalangan jiwa lah, nyawa akibat penyambungan haram. Tidak terganggu akibat sambungan-sambungan yang tidak propernya sambungan haram ni. Jadi ini adalah win-win lah kepada kita yang mana SSB akan dapat memastikan bekalan elektrik yang lebih stabil lah. Langkah interim sebenarnya bukan kekal. Sementara kita menunggu hala tuju daripada kerajaan berkenaan dengan penempatan ini. Inisiatif dimulakan September lalu ini berjaya memanfaat 711 rumah mendapat bekalan elektrik stabil dan selamat dalam masa sama menaik taraf infrastruktur tiang dan talian bagi memenuhi piawaian keselamatan. Ini ikut daripada kita orang lah. Kalau kita punya pemakaian sekiranya banyak juga. Kalau kita punya pemakaian sekiranya ini sikit, kita punya pandai-pandai sendiri lah yang ini jimat kita punya karan. Itu dia punya kebaikan. Sejak pemakaian top up ni, alhamdulillah lah ada jimat juga. Dulu memakai pun kita kena kontrol, tapi sejak yang saya sendiri try lah, alhamdulillah juga jimat. Bolehlah bilang kita. Dari kita juga baru memakai. Kalau boleh dikekalkanlah. Setiap kita pun ada keselamatan lagi pun yang ni kabel-kabel dulu bukan macam ni. Sekarang alhamdulillah begini. Jadi terjaga juga. Berdasarkan statistik Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP, dianggarkan terdapat 31,470 rumah ataupun 224 koloni setinggan di seluruh Sabah. Ketua-ketua adat diingatkan memberi perkhidmatan cemerlang kepada rakyat tanpa mengira fahaman politik. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam berkata, ketua adat adalah pemimpin dipertanggungjawabkan mendekati masyarakat di peringkat akar umbi. Apabila berkhidmat dengan rakyat itu, mereka ini sudah menjadi ketua kampung atau ketua adat pada semua rakyat atau masyarakat di kawasan mereka sendiri. Tidak kira apa pahaman politik rakyat itu, tapi mereka lah yang menjadi ketua adat yang diberi tanggungjawab. Ujar Datuk Joaquim lagi, kerajaan negeri sentiasa memastikan kebajikan ketua-ketua adat termasuk menaikkan allowance mereka. Beliau berkata demikian dalam majlis santai dan ramah mesra bersama ketua-ketua adat Dun Kadamaian di Kota Belud. Majlis bertujuan berkongsi maklumat serta mendengar permasalahan masyarakat sekitar yang dihadiri lebih 100 orang termasuk Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri, Ketua Kampung dan penduduk sekitar. Pusat Warisan Kraf Kolej Teknologi Yayasan Sabah KTYS berjaya melahirkan 1,019 pelatih kemahiran kraf melalui program khas anak negeri PKAN sejak diperkenalkan pada tahun 2016. Ini termasuk 160 pelatih tahun ini yang mengikuti kursus selama 3 hingga 6 bulan. Pengerusi Lembaga Pengarah KKYS Sendirian Berhad Datuk Tahniah Jaman berkata, tahun ini Kerajaan Persekutuan menerusi Unit Perancang Ekonomi Negeri Sabah memperuntukkan RM850,000 untuk pelaksanaan PKAN. Dan pada kami di KTYS ini, ia adalah merupakan satu kejayaan kerana dapat melahirkan ataupun memastikan 160 orang pelatih ini menamatkan latihan mereka dan kita memberi komitmen yang tinggi kepada kerajaan negeri khususnya untuk memastikan mereka ini boleh bersaing bila berada di lapangan, khususnya dari segi kebolehpasaran. Datuk Tahniah ditemui media selepas penyampaian sijil tamat kursus PKAN Sabah 2023.
Sementara itu, Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Seri Gulam Haidar Yusof Khan Bahadar berkata, latihan kemahiran anjuran KTYS berupaya melahirkan usahawan berjaya seperti mana terkandung dalam Dasar Keusahawanan Nasional, meningkatkan bilangan usahawan berkualiti, berdaya maju, berdaya tahan dan bersifat kompetitif. Beliau turut berharap Pusat Warisan Kraf KTYS berhasil memberi pendedahan kepada pelatih mengenai produk kraf bernilai tinggi dan boleh dikomersialkan. Kejohanan sukan rugby dalam kalangan pelajar bukan sahaja menggilap bakat pelajar dalam sukan tersebut, malah memudahkan pencarian bakat baharu untuk beraksi ke peringkat lebih tinggi. Ketua Penolong Pengarah Kanan Pengurusan Bakat Murid Jabatan Pendidikan Sabah, Ruslan Madisal berkata, Jabatan Pendidikan sentiasa memberi kerjasama penuh dalam membantu meningkatkan mutu sukan rugby, termasuk berkolaborasi dengan mana-mana pihak. Penganjuran seperti ini sudah tentu sukan rugby ini akan lebih orang kata terdedah, dan peluang-peluang untuk kita punya atlet-atlet dalam sukan rugby ini lagi banyak, dan ini membolehkan peningkatan mutu persembahan mereka dalam sukan rugby khususnya. Ruslan ditemui RTM selepas merasmikan Karnival Rugby 7 Kara 7 Sabah di Padang MRSM Tun Muhammad Fuad Stephen Sandakan. Kejohanan ini menyaksikan SMK Taman Fajar dan SMK Tinusa Sandakan masing-masing muncul johan bagi kategori lelaki dan perempuan. Manakala SK Kebulu Keningau dan SK Tinusa Sandakan dinobatkan juara bagi kategori lelaki dan perempuan sekolah rendah. Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Lebih banyak paparan menyusul, kembali bersama Zahira. Baik, terima kasih Rita. Kita kembali selepas ini. Semuanya di Shopee. Shopee 11.11. Yeah. Jualan hebat kembali lagi. Jom beli semua. Hey. Dengan harga rendah. Shopee 11.11 jualan hebat. Beli sekarang. Saudara, berita wilayah diteruskan dengan perkembangan dari Selangor. Antara fokusnya, kerajaan negeri memperhalusi satu dasar sokong wanita bekerja tanpa perlu risau penjagaan anak dan ibu bapa. Langsung bersama Samsia Samsi. Silakan Sam. Baik, terima kasih Zahira. Kerajaan Selangor memperhalusi satu dasar berkaitan ekonomi penjagaan khusus melibatkan kanak-kanak, warga emas dan OKU. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, ia bagi menyokong peranan wanita terus bekerja tanpa bimbang mengenai penjagaan anak atau ibu bapa mereka. Kita sewajarnya mempunyai satu kerangka. Kerangka itu mempunyai peraturan-peraturan, mempunyai regulation dengan izin, dan dalam pada masa yang sama kita mempunyai landasan-landasan tertentu. Ekonomi penjagaan perlu diberi perhatian berikutan kadar kelahiran negeri yang berkurang berikutan kebimbangan terhadap kos penjagaan yang tinggi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian Simposium Ekonomi Penjagaan Negeri Selangor di Shah Alam. Majlis Hijau bakal ditubuhkan kerajaan negeri bagi membincangkan polisi, dasar dan pelaksanaan inisiatif melibatkan alam sekitar, teknologi serta perubahan iklim. Menurut Esko Alam Sekitar Jamaliah Jamaluddin, majlis tersebut bertindak sebagai pusat sehenti dengan melibatkan agensi berkaitan, profesional, ahli akademik dan pihak swasta. Mereka ini diwujudkan khususnya bagi menyelesaikan ataupun memperbaiki isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar, teknologi hijau, renewable energy dan sebagainya. Jadi mereka akan lahirkan laporan, mungkin cadangan dasar, mungkin juga akan tolong dalam menjalinkan hubungan dengan pihak orang kata swasta supaya kita dapat bekerjasama bagi menjaga alam sekitar dan mewujudkan mungkin polisi ataupun program baru yang boleh menggalakkan orang ramai termasuk ahli peniaga, usahawan dan sebagainya supaya mereka gerak ke arah teknologi hijau.
cadangan penubuhan majlis berkenaan juga telah dibawa ke Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2023 peringkat negeri Selangor di Setia City Convention Centre Shah Alam. Pengumuman kerajaan menamatkan subsidi dan kawalan harga ayam berkuat kuasa esok dianggap langkah tepat. Harga jualan ayam yang akan diapungkan pada kadar munasabah pula memastikan manfaat sebenar program subsidi lebih berfokus. Esko Infrastruktur dan Pertanian Selangor, Izham Hashim berkata, langkah itu juga memastikan program subsidi kerajaan sampai kepada golongan sasar. Tepat bagi saya lama dah bercakap benda ni, saya sokong. Tetapi dalam masa sama kita kena jagalah orang yang perlukan sokongan bantuan dan sebagainya ni, kita kena teruskanlah. Itu tanggungjawab sosial kita yang kita kena teruskan. Macam di Selangor lah, walaupun kita susun semula, tapi yang mereka yang layak tu yang memerlukan terus dapat. Ini cara macam ni saya rasa lebih bersasar dan kita boleh ramaikan lagi. Dengan subsidi yang ada tu, lebih ramai dapat manfaat. Beliau berkata demikian selepas Majlis Anugerah Ikon Agro Selangor 2022 di Shah Alam. Bagi menghadapi musim monsun Timur Laut, 1,553 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor bersiap siaga menghadapi monsun Timur Laut bermula November hingga Mac tahun depan. Pengarahnya Wan Mat Razali Wan Ismail berkata, cuti bagi semua anggota dibekukan dan waktu bekerja juga akan bertukar kepada 24 jam. Anggotanya juga telah menjalani latihan pengukuhan, pengendalian bot dan latihan menyelamat di air. Kita menyelaras persiapan dari segi aset-aset seperti bot. Ya. Bomba keseluruhannya kita ada 81 bot daripada Jabatan Bomba. Di samping itu kita juga dibantu oleh pasukan bomba sukarela. 11 bot, bermakna total kita ada 92 bot untuk agensi bomba sahajalah. Di samping itu agensi-agensi lain turut dibekalkan dengan bot. Maknanya kita telah bersedia sepenuhnya untuk menghadapi sebarang kemungkinan banjir pada tahun inilah. 390 lokasi berisiko banjir dikenal pasti di Selangor dengan Hulu Langat mencatatkan kawasan tertinggi iaitu 78, diikuti Kelang 65 lokasi. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran Bulan Kesiapsiagaan menghadapi monsun Timur Laut dan kempen keselamatan aktiviti air di Taman Tasik Cyberjaya. Dalam perkembangan sama, 5,000 sukarelawan Selangor bersiap sedia menghadapi musim monsun Timur Laut termasuk kemungkinan banjir. Esko Pengurusan Bencana Muhammad Najwan Halimi berkata, unit sukarelawan tersebut sentiasa diperkemas, malah jumlahnya dipertingkat dengan penyertaan baru individu berumur 18 tahun ke atas. Jadi kita telah pun aktivate semula unit tersebut dan juga membuka seramai mungkin penyertaan daripada anak-anak muda khususnya yang mana mereka ini akan membantu menampung ataupun top up dari segi usaha-usaha nak membantu proses pasca bencana nanti. Sekiranya ada berlaku banjir dan sebagainya, maka unit sukarelawan ini akan ditugaskan untuk membantu kerja-kerja pembersihan dan juga operasi-operasi lain. Sekian langsung dari Selangor, kembali bersama Zahira. Baik, terima kasih Sam. Sasaran untuk melihat Malaysia pada kedudukan 25 negara terbaik dunia menerusi indeks persepsi rasuah dalam tempoh 10 tahun mampu dicapai menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Bagi merealisasikannya, semua pihak harus bekerjasama sebagai satu entiti utuh serta tidak silo dalam melaksanakan strategi yang diatur. Persepsi daripada masyarakat luar yang berurusan dengan kita. Sebab itulah saya rasa yang paling mustahak ialah kita buktikan bahawa kerajaan bersungguh untuk memastikan bahawa persepsi rasuah, indeks rasuah dapat kita turunkan. Saya yakin dengan apa yang dilaksanakan oleh
pihak kerajaan bahawa masa ini, insya-Allah tangga itu akan dapat kita kurangkan. Itu hasrat. Kalau kita tak letak target, nanti kita akan jadi kita berbual kosong. Jadi apa yang dihasratkan Perdana Menteri dan juga kerajaan Madani, insya-Allah akan kita realisasikan. Beliau menyatakannya ketika pelancaran sambutan Bulan Integriti di Ibu Negara. Pada majlis sama berlangsungnya MOU melibatkan RTM dan Pemerhati Rasuah Malaysia serta MOA antara University College of Yayasan Pahang. Kerjasama ini bagi meningkatkan pembudayaan integriti dan tata kelola. Skuad Malaysian Tigers bantu daripada ketinggalan untuk mengikat Korea Selatan 1-1 dalam perlawanan ketiga trofi Juara-Juara Asia ACT Wanita Ranci 2023 di Stadium Hoki Marang Gomki Japal Singh Atrostov, India. Nur Afiqah Syazani Azhar menjaringkan gol penyamaan buat skuad negara menerusi pukulan sudut penalti pada minit ke-58 selepas Seo Suyong meletakkan Korea Selatan di hadapan pada minit ke-35 juga dengan pukulan sudut penalti pada minit ke-35. Pengendali pasukan Muhammad Nasihin Nubhi Ibrahim berkata beliau berpuas hati dengan corak permainan yang ditampilkan pemain, namun mengakui perancangan lebih rapi perlu diatur sebelum bertemu juara Sukan Asia China esok. Skuad negara memulakan kempen ACT Jumaat lepas dengan langkah kiri apabila tewas kepada Jepun 0-3 dan India 0-5 dalam perlawanan kedua pada Sabtu. Malaysia akan melengkapkan round robin dengan menentang Thailand Khamis ini sebelum 4 pasukan teratas melayakkan diri ke separuh akhir. Pencapaian terbaik Malaysia pada ACT Wanita adalah pada edisi 2013 di Kakamigahara, Jepun apabila menamatkan kempen di tempat ketiga selepas menewaskan China 3-1. Seramai 198 penerima menerima darjah dan pingat kebesaran Pahang sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke-64 Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Ri'aituddin Al-Mustafa Bilal Shah di Dewan Tun Razak Temerloh. Istiadat penganugerahan disempurnakan oleh pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Ri'aituddin Al-Mustafa Bilal Shah. Istiadat turut menyaksikan keberangkatan anak de baginda Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Ilisha Amira dan Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Iliana. Hadir bersama Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail yang mengetuai barisan kepimpinan negeri Pahang serta ketua-ketua jabatan. Seramai 14 penerima dikurniakan darjah kebesaran Setia Ahmad Shah Pahang SAP. 34 individu menerima darjah kebesaran Setia Mahkota Pahang SMP dan 35 penerima darjah kebesaran Ahli Ahmad Shah Pahang AAP, manakala 38 individu dikurniakan Ahli Mahkota Pahang AMP dan 27 menerima pingat khidmat cemerlang PKC, 32 pingat kelakuan terpuji PKT serta 18 individu dianugerahkan pingat jasa kebaktian PJK. Pemilik syarikat dan pekerjanya mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu menerusi program penjana kejaya berjumlah lebih RM126,000. Tertuduh Ari Syariman Muhammad Zain dan Nurul Azwani Muhammad Razali didakwa memberi butiran palsu kepada seorang pegawai perkeso bagi tuntutan insentif. Mereka juga mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan pilihan menggunakan dokumen palsu sebagai tulen. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM15,000 setiap seorang dengan seorang penjamin. 28 November sebutan semula kes. Seludup dadah dari Thailand melalui jalan darat menjadi modus operandi digunakan sindiket untuk pasaran tempatan terutama Lembah Klang. Namun taktik dipatahkan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman dengan kerjasama JSJN Kelantan yang berjaya merampas dadah jenis syabu seberat 521 kg dianggarkan bernilai 17.2 juta ringgit. Pengarah JSJN Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Kamarudin Mat Din berkata pihaknya turut menahan 7 lelaki tempatan dan seorang lelaki warga Thailand berusia antara 20 hingga 54 tahun. Untuk mengesan rangkaian sindiket yang masih bebas
dan harta-harta yang kena tangkap serta rakan sekutunya bagi tindakan di bawah atas dalam bahaya peruntukan akan harta 19.8. Kita percayailah sindiket ini memang ada berkaitan rapat dengan sindiket-sindiket di seberang di Thailand dan juga di wilayah Shen di sebelah negara Myanmar. Saringan ujian air kencing mendapati seorang suspek positif dadah jenis benzo, manakala 5 suspek mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Turut disita 5 buah kenderaan yang dianggarkan bernilai lebih RM300,000. Perincian cadangan untuk menaik taraf lesen memandu motosikal bagi kelas B2 kepada B secara automatik akan dimuktamadkan sebelum akhir tahun ini. Jelas Timbalan Ketua Pengarah JPJ Aidi Fadli Ramli, pihaknya masih menunggu dasar pelaksanaan daripada Kementerian Pengangkutan. Kita akan bentangkan kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri cadangan tu yang tu di peringkat kajian oleh Kementerian Pengangkutan bersama dengan JPJ, yang mana kita akan perincikan cadangan tersebut untuk menggabungkan lesen motosikal ini kepada satu lesen saja, kepada satu kategori saja. Jadi di peringkat penelitian pihak kementerian dan juga JPJ. Masih lagi di peringkat, tapi kita akan bincang dan akan bentangkan kepada Yang Amat Berhormat TPM terlebih dahululah sebelum pengumuman dibuat. Seramai 7.3 juta pengguna sudah memuat turun aplikasi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ atau MyJPJ setakat 26 Oktober lalu, manakala 6.5 juta pengguna jalan raya telah mendaftar menggunakan JPJ Aid. Jadi kita sentiasa mewawarkan kepada orang ramai supaya memilih untuk aplikasi digital MyJPJ tersebut. Sehingga 26 Oktober, apa yang kita dapati respon daripada orang awam terhadap aplikasi MyJPJ ini amat memberangsangkan. Sebanyak 7.3 juta pengguna telah pun mendaftar aplikasi MyJPJ. Jelasnya orang ramai tidak perlu bimbang bekalan lesen kenderaan motor LKM dan sijil pemilikan sementara VOC mencukupi di seluruh negara. JPJ akan menyediakan bekalan fizikal kedua-dua lesen dan geran berkenaan di semua cawangannya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas perasmian Majlis Penutup Program My Lesen Peringkat Negeri Melaka 2023. Perkembangan banjir di Perak. Setakat 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas terus meningkat kepada 329 orang daripada 94 keluarga. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi kenyataan memaklumkan 3 PPS masih beroperasi iaitu di daerah Kerian dan Hilir Perak. PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak menempatkan penduduk terjejas tertinggi iaitu 183 penduduk daripada 54 keluarga. Sementara itu 90 penduduk daripada 22 keluarga dipindahkan ke PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak. Manakala PPS Sekolah Kebangsaan Alopongsu pula menempatkan 56 penduduk daripada 18 keluarga. Sebanyak 19 permohonan berjumlah lebih RM60,000 diluluskan Kerajaan Perak bagi membantu penduduk terjejas bencana termasuk banjir sehingga 25 Oktober lalu. Ia menerusi peruntukan pembangunan semula projek agro makanan PPSPA dan tabung bencana tanaman padi TBTP. Pengarah Pertanian Negeri Perak Nursianti Othman berkata daripada jumlah itu sebanyak 17 permohonan melibatkan padi dan selebihnya membabitkan pelbagai tanaman lain. Buah dan daun iaitu kangkung. Jadi je ribut, kemarau, banjir. Terus segera pergi ke Pejabat Pertanian berhampiran untuk kami ambil report dan buat laporan polis. Terus dan biasanya kalau cepat buat, kalau minggu tu selesai, minggu depan tu anak buah saya terus akan minta saya di peringkat negeri untuk kita luluskan permohonan peringkat negeri. Lulus peringkat negeri baru kita angkat ke peringkat kementerian untuk kelulusan.
Selain bantuan tunai, petani terjejas juga akan menerima bantuan input pertanian bergantung kepada jenis tanaman dan kerosakan. Beliau berkata demikian ketika sidang media program Hari Ladang Daerah Larut Matang Selama dan pelancaran kempen makan sayur-sayuran peringkat negeri. KPDN Kedah merampas minyak diesel bernilai RM21,500 dalam serbuan di sebuah stor haram di kawasan perindustrian Bukit Kayu Hitam semalam. Turut disita sebuah lori dengan tangki tambahan berisi 10,000 liter minyak diesel. Pengarah KPDN Kedah Afendi Rajini Khan berkata, pekerja dan pemandu lori bagaimanapun berjaya meloloskan diri ke kawasan hutan berhampiran. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961, barang-barang yang diisytiharkan sebagai barang-barang kawalan. Polis Pulau Pinang sentiasa membantu Jabatan Pendidikan Negeri bagi memastikan sekolah-sekolah di negeri itu tidak terlibat dengan kegiatan jenayah. Ketua Polis Negeri Datuk Kau Kok Chin berkata, muafakat amat penting sebagai usaha mengekang kegiatan buli dan vandalisme dalam kalangan pelajar. Justru pihaknya akan membantu daripada pelbagai aspek sekiranya diperlukan pihak sekolah. Ada maklumat kes-kes yang berkaitan dengan jenayah, kita jadi fokus personnya untuk menyelesaikan dia. Demi pihak pendidikan itu akan melalui maklumat yang diterima itu akan salur kepada pihak polis untuk kita sama-sama cari solusi untuk kita menyelesaikan kes-kes tersebut. Beliau berkata demikian selepas pelancaran Duta Sasiah Pemangkin Pembentukan Karakter Keramah Insaniah di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tun Said Sheikh Barakbah, Sungai Jawi. Program dirasmikan Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Profesionalisme Syarifuddin Ali Husin. Polis memburu seorang ahli perniagaan disyaki terlibat kes penipuan tawaran perniagaan rakan kongsi tidak wujud yang melibatkan kerugian mencecah RM1 juta. Suspek Muhammad Jailani Sheikh Muhammad yang turut dikenali sebagai Datuk Muhammad, 44 tahun, beralamat di Taman Citra Alustar, gagal dikesan hingga kini. Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Kota Star juga sedang melakukan siasatan terhadap 5 laporan polis yang diterima berhubung kes tersebut. Siasatan juga mendapati individu berkenaan turut menggunakan gelaran datuk palsu. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan diminta menghubungi talian hotline IPD Kota Star di talian 0473269999 atau mana-mana balai polis berhampiran. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Jabatan Penerangan Labuan memainkan peranan penting dalam menyalur dan berkongsi maklumat sahih dan tepat menerusi Info on Wheels IOW kepada masyarakat. Wartawan Muhammad Izwandi Jadin ada perinciannya. Menerusi Hebahan Bergerak, IOW berkongsi maklumat penting dan semasa berkaitan dasar kerajaan kepada masyarakat. Ini terutama penjelasan mengenai Belanjawan 2024. Menurut penolong pegawai penerangan Rosmizal Norden, perkongsian dan penyebaran maklumat itu merangkumi skala pelaksanaan IOW meliputi kawasan pusat bandar dan seluruh kawasan kampung di sekitar pulau ini. IOW khas Belanjawan 2024 yang dijalankan ini bertujuan untuk memberikan maklumat kepada masyarakat berkenaan dengan bajet 2024 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan tema reformasi ekonomi memperkasa rakyat dengan keutamaan kerajaan khususnya kepada golongan B40. Namun M40 dan juga T20 tidak dipikirkan sejajar dengan konsep Malaysia Madani dalam pembangunan aspek ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jelasnya pendekatan yang dibuat oleh pihak Japan dapat diterima umum dan mendapat maklum balas baik. Terima kasihlah kepada kerajaan membagi bajet untuk macam bantuan B40 dan lain-lain. Bersyukur kepada Allah SWT lah, ini kepada mati kita mengambil mengambil pedulilah kepada rakyat seluruh Malaysia lah ataupun di Labuan.
kita bersyukur apa yang dibagi oleh kerajaan, kami merasa bersyukurlah. Tapi kami bersyukurlah sekarang kerajaan yang baru ni perhatian daripada rakyat. Jadi saya minta daripada kerajaan sekarang kami merayu barang-barang pun boleh diturunkan. Asal kami kadang-kadang barang ni terlampau mahal bah. Jadi itulah yang kami harap-harapkanlah dalam kerajaan baru ni lah. Media sosial juga memainkan peranan penting untuk menyebarkan maklumat khususnya berkaitan belanjawan 2024 dari semasa ke semasa agar rakyat. Agensi kerajaan bersiap siaga menghadapi monsun timur laut yang dijangka berlaku pada November ini hingga Mac tahun depan. Sebagai persiapan, pelbagai strategi dilaksanakan bagi menghadapi musim tengkujuh tahun ini. Ini termasuk menyelaras aset, logistik dan sumber manusia. Fatina Akila Nur Azli ada laporannya. Sebanyak 61,839 anggota melibatkan 5 gabungan agensi di bawah Agensi Pengurusan Bencana Negara (NAKMA) telah diberikan pendedahan tentang persiapan banjir. Terutamanya membabitkan pelaksanaan simulasi bencana serta pusat kawalan operasi. Kita tambah nilai dengan persiapan di peringkat komuniti pula. Kita juga telah melibatkan seramai 24,069 orang. Jadi gabungan di antara sumber manusia di peringkat agensi kerajaan dan juga di peringkat awam ini kita yakin persiapan kita dalam menghadapi bencana ini dari tahun ke tahun akan menjadi lebih baik. Dalam pada itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM turut mengarahkan 24,283 pegawai, anggota dan sukarela bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan berlaku banjir tahun ini. Antaranya kesiapsiagaan anggota melibatkan latihan pengukuhan, pengendalian bot dan latihan menyelamat di air. Kita juga akan bekerjasama dengan 358 balai pasukan bomba sukarela di seluruh negara dengan keanggotaan seramai 7,898 orang ahli pasukan bomba sukarela bagi memastikan kita mempunyai jumlah keanggotaan yang mencukupi bagi menghadapi bencana di seluruh negara. Dari segi persediaan logistik pula, sebanyak 1,150 buah kenderaan logistik darat dan air, pelbagai fungsi termasuk kenderaan angkut ringan, kenderaan angkut berat dan kenderaan marin juga berada dalam keadaan yang baik dan bersedia. Selain itu, pihaknya telah mengenal pasti kawasan tumpuan membabitkan 5,648 lokasi banjir serta 254 lokasi curun kritikal. Persediaan menghadapi banjir bukan hanya terletak di bahu kerajaan mahupun agensi yang terlibat. Orang ramai juga seharusnya membuat persiapan awal bagi menghadapi fasa peralihan monsun timur laut. Ketika cuaca yang tidak menentu ini, elak melakukan sebarang aktiviti riadah air terutama di kawasan yang berisiko sebagai langkah keselamatan. Ingat, guruh tidak berbunyi, malang tidak berbau. Fatina Akila Nur Azli, RTM. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.